InsyaAllah malam ni kita akan mengupas pada tajuk yang ke-40, iaitu adab berzikir, ya. Pada muka surat 315, ya, 315. Kita lihat pada matan hadis ini, haddatsana Umar bin Hafsin, haddatsana Abi, haddatsana al-A'mash, sami'tu Aba Salihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul Allah ta'ala ana 'inda zanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilayhi zira'an wa in taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. Muttafaqun alaih. Maksudnya, telah menceritakan kepada kami, Umar bin Hafs telah menceritakan kepada kami bapaku, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, aku mendengar daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis ini ialah hadis qudsi, ya. Bila mana sabda Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka dia ni hadis qudsi. Ya, dia bukan ayat Quran, ya. Jadi bila mana, ya, sebab apa? Sebab hadis qudsi ini ialah lafaznya dari Nabi SAW. Ya, kalau ayat Quran, lafaznya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah perbezaan, ya. Kalau kita belajar ulum hadis, ya, kita belajar ulum hadis, maka kita akan tahulah apa beza antara hadis qudsi dengan hadis Nabi SAW. Tak panjanglah perbahasannya nanti lah. Ringkas dia begitulah. Jadi kita nak kenal, ya, bila mana ayat ada, hadisnya di kursi, Rasulullah sebut Allah SWT berfirman. Yaqulullahu ta'ala. Ya. Apa firman Allah SWT? Ana 'inda zanni 'abdi bi. Aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku. Ya, dan aku ada bersamanya jika dia sentiasa ingat aku. Jika dia ingat aku sendirian, maka aku pun akan ingat dia sendirian. Jika dia ingat aku dalam sekumpulan orang, aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni malaikat. Jika dia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya berlari. Muttafaqun alaihi. Hadis riwayat Al-Bukhari, ada yang ke-7405, dan juga Muslim, ya, dalam Sahih Muslim hadis yang ke-2675. Jadi hadis ini nak bagi tahu, nak ceritakan tentang az-zikru, ya, zikir pada Allah. Apa maksud zikir di sini? Ingat, ya, ingat pada Allah SWT. Dia ada dua lafaz. Lagi makna apa zikir? Iaitu yang tersebut subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir. Ya. Tapi apa yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah bila kita ingat pada Allah,
ya, dalam keadaan kita bersendirian, ya, makanya Allah akan ingat kita. Kalau kita ingat Allah dalam kumpulan, apa maksud ingat Allah dalam kumpulan? Ya, mungkin ada setengah orang dia memahami konteks ingat Allah secara berkumpulan ialah ramai-ramai berzikir tak? Ya, mungkin itu salah satu. Tetapi apa yang nak maksud kita nak faham dalam konteks hadis ini ialah dalam majlis ilmu. Ya, dalam majlis ilmu macam majlis inilah, ya, majlis ilmu kita ingat kepada Allah, ceritakan tentang kebesaran Allah, ceritakan tentang, ya, apa perintah Allah ni, ingat pada Allah. Makanya Allah Ta'ala akan ingat dalam kumpulan malaikat. Betul saya kata tadi tak? Adakah ini bermaksud kita berzikir ramai-ramai ni, subhanallah ramai, alhamdulillah, adakah maksud itu? Sebab kita tengok pada konteks hadis ni kata apa? Kalau, ya, jika dia ingat aku dalam sekumpulan orang, aku akan ingat dia dalam kumpulan yang lebih baik daripada itu, yakni malaikat. Allah Ta'ala akan sebut nama kita dalam kumpulan. Allah Ta'ala akan ingat dia. Allah Ta'ala akan ingat bagi tahu pada malaikat tentang hamba-hambaku ini, dia sedang ingat pada aku, kan, dalam bentuk kumpulannya itu. Bukannya Allah Ta'ala meratib nama kita pula tak, ya, tapi Allah Ta'ala akan sebut, kan, nama-nama hamba-hambanya yang mana mereka ini mengingati Allah dalam majlis ilmu itu. Kemudiannya disebut juga, kalau hamba aku mendekatkan padaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apa yang nak maksud sini? Allah Ta'ala gunakan perumpamaan. Kita ingat Allah sejengkal, Allah Ta'ala akan ingat kita sehasta tak? Ya? Maka bila kita ingat pada Allah SWT satu depa, kan, bila mana dia ingat pada Allah Ta'ala sehasta, Allah Ta'ala akan mendekat kepada dia satu depa. Jika dia datang kepadaku dalam keadaan berjalan, Allah Ta'ala akan datang kepada dia dengan keadaan berlari. Maksudnya Allah Ta'ala ni, bila kita ingat pada dia, dia akan ingat kita. Bila kita penuhi, ya, perintah-perintahnya, dia akan tunaikan permintaan-permintaan kita. Itu janji dia tak? Maksudnya orang yang lupa pada Allah, Allah pun lupa pada dia. Orang yang ingat pada Allah, Allah akan sentiasa ingat pada dia. Nak bagi tahu, sepatutnya kalau orang tu ingat sekali, Allah ingat pada 10 kali pada dia. Nak bagi tahu macam itulah. Maksudnya Allah tu begitu kasih kepada hamba-hambanya yang mengingatinya. Ya, ini nak cerita dalam konteks hadis ni. Ya, bukanlah kita bermaksud bila sebut tentang zikru itu, ya, cukup sekadar dengan lafaz di bibir, pegang tasbih, itu pun sebahagian. Tapi yang kita nak faham dalam konteks hadis ini ialah maksudnya kita ingat pada Allah dalam setiap keadaan. Kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yakni orang-orang yang sentiasa ingat pada Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan mereka duduk, dalam keadaan mereka berbaring, kan? Ini mereka sentiasa ingat. Maksud ayat ini, orang ini ingat Allah dalam setiap keadaan. Dia naik kereta, dia ingat Allah. Dia berkebun, dia ingat Allah. Basuh kereta, ingat Allah. Siram pokok bunga, ingat Allah. Jemur kain, ingat Allah. Itu nak masukkan sini. Bukanlah bermaksud nak ingat Allah kena jemur kain. Nak ingat Allah kena bawa kereta. Nak ingat Allah, ya, kena siram pokok. Bukan itu maksud dia. Sebab tu ada orang kumpulan, dia memahami konteks. Bila sebut tentang ingat Allah ini, ya, yang kita isu zikir menari juga. Pada dia kata nak ingat Allah kena menari, baru ingat boleh ayat, baru dia datang zuk feel dia tu, ya. Dalil ini dia dalil yang dia pakai. Sedangkan dalil itu dia menyimpang daripada apa yang telah ditafsirkan oleh ulama-ulama. Jadi menyimpanglah. Buka balik tafsir Ibn Katsir, menjadi rujukan dunia. Apa yang dimaksudkan dengan allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim tadi tu? Kita kena faham tafsiran ayat Quran melalui tafsiran ulama tafsir. Bukan kita tafsiran ikut orang-orang tertentu. Sebab yang layak untuk mentafsir Quran adalah ulama-ulama tafsir ni lah. Bagilah mereka ni. Mereka ni yang layak untuk menterjemahkan maksud ayat Quran ini. Sebab mereka menterjemahkan maksud ayat Quran melalui hadis Nabi SAW.
Betul, kenapa tafsir Ibn Katsir ini menjadi rujukan dunia? Sebab dia mentafsirkan ayat Quran berdalilkan pada hadis, menggunakan hadis. Jadi memang strong lah, kukuh lah dia punya pendalilan dia tu. Ya, itu cara kita disiplin kita. Disiplin kita untuk mengambil ilmu. Itu cara dia tak? Kita tak ambil ilmu daripada sebarang orang. Tak ambil ilmu daripada tengok orang tu pandai bercakap, dia ni pandai ilmu. Tak, bukan. Ya, kita ambil ilmu pada mana mereka yang bila mana bercakap berdalilkan Al-Quran dan hadis dan juga tafsiran para ulama muktabar. Barulah kena disiplin ilmu tu. Barulah bila kita beramal dengan ilmu tu akan meresap dalam jiwa kita. Kita akan menghayati, kita akan seronok dah buat ibadah. Kan? Itu dia punya disiplin dia lah. Pengenalannya, pelbagai maksud dan definisi dapat diberikan kepada pengertian zikir. Dari segi bahasa, zikir, zikru bermaksud mengingati. Ya, ada orang dia mentafsirkan zikir ini dengan perkataan zakat, kemaluan lelaki gerak. Ini yang masalah ni. Bila mana dia tak menguasai bahasa Arab pun. Viral baru ni kan. Ada yang so-called ustazah tu ajar para isteri bagaimana cara nak ni Allah. Jam lah. Ya. Kan? Tak layak pun untuk cakap benda macam tu. Sebab dia tafsirkan tu salah. Apa kan? Baik pun mana nak cerita banyak-banyak kan. Tapi dia tak layak, tak sepatutnya macam tu. Ya. Kita bercerita di halayak ramai tentang benda hubungan suami isteri ni. Ajar macam ni tuan-tuan perempuan, itu bukan begitu tuan-tuan. Ini semua menjatuhkan maruah. Nak cerita pasal benda ni personal. Kaunseling ke, jumpa dengan doktor ke, saya ni ada masalah dengan suami saya macam ni. Ini tak apa. Tapi bila dia ajar macam ni dalam kuliah ni tuan-tuan, saya nak ajar tuan-tuan satu ilmu lah tak. Bagaimana cara ni hubungan suami isteri nak bagi. Ini semua benda yang satu menjatuhkan maruah. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang bukan Islam yang tengok video tu. Apa yang dia kata daripada orang Islam? Bertudung ditup, sopan, labuh bukan main lagi dah. Kan? Kita ingatkan nak cerita tentang kebesaran Allah. Ingat cerita pasal ni tak? Ya? Rupanya cerita pasal benda macam ni. Sebenarnya tuan, isu yang cerita pasal hubungan suami isteri ni, dulu ada satu kumpulan ni, memang itu kerja dia. Ya? Kumpulan yang so-called agama jugalah. Ya? Satu kumpulan ni, yang diharamkan dah pun. Memang itu kerja dia pun. Kan? Cara dia nak tackle kaum wanita ni. Ya? Jadi antara benda, modus operandi dia cerita benda ni. Saya rasa yang terlepas atas pentas tu pun mungkin ustazah daripada kumpulan tu juga, bekas dia tu. Ya, bekas kumpulan tu dulu. Yang terlepas atas pentas bercakap mana ni. Ajar pula para ibu, suami isteri dengan bagaimana cara hubungan suami isteri. La haula wala quwwata illa billah. Tak rasa malu ke? Sebab itulah Rasulullah sebut. Akhir zaman ni Allah Ta'ala cabut perasaan malu. Ya. Rupanya kita ingat bila sebut perasaan malu ini hanya melibatkan orang perempuan yang tak pakai tudung, yang pakai seksi, pakai baju ketat, seluar jin, pakai skirt pendek. Yang ini rupanya perasaan malu juga Allah telah cabut pada orang-orang yang bertudung, ditutup ini. Dengan cara macam ni lah. Kan? Ya, cerita depan orang. Saya dah cakap tadi. Benda-benda personal nak cerita pasal benda ni, dia PN tepi je. Nak bincang tepi, jumpa personal. Sebab benda ni bukan benda aib. Kenapa tuan-tuan? Adabnya Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah, dan juga isteri-isteri baginda yang lain. Bila nak tanya tentang masalah orang perempuan ni, baik dalam bab haid ke, istihadah ke apa benda pun, bukan jumpa cara umum sembang macam ni. Betul tak? Semua jumpa personal. Dan kaum perempuan ni, dia punya jaga, dia punya adab ni, dia tak cara direct tu kepada Rasulullah. Dia menggunakan perantaraan isteri Nabi. Dia tanya pada isteri Nabi, bagaimana kalau keadaan macam ni, suami aku macam ni. Kemudian Sayyidatina Aisyah akan bertanya pada Rasulullah. Ya, Rasulullah akan menjawab. Kadang-kadang di balik tabir, orang perempuan ni datang di balik tabir dengan isteri Rasulullah, dia tanya soalan. Jadi Rasulullah bagi jawapan tu. Tu adab. Ya, nak cerita benda personal lah. Nak cerita pasal masalah suami ke masalah ini, personal. Makanya beradab lah.
Bagi bagaimana boleh buat benda ni di atas pentas, di hadapan kaum berapa ramai, berapa ratus orang hadirin. Ya. Dan benda tu sebab macam mana kita boleh tahu? Sebab dia viral lah. Dia jadi video dah masuk dalam Facebook, dah masuk dalam itu yang boleh tahu, kita boleh tahu. Kan? Jadi itu adab tuan. Rupa-rupanya hadir Rasulullah tu memang kena betul lah. Kita ingatkan bila mana Allah Ta'ala kata Rasulullah berpesan, nak beritahu tak? Illam tastahi, ya, if'al ma syi'tum. Kalau kamu tak malu, buatlah apa kamu suka nak buat, buatlah. Sebab tu bila hilang perasaan malu, dia tak ada rasa apa, maruah dia pun hilang. Itu saya cakap tadi, kita ingatkan hadis ni kena kepada perempuan seksi yang pakai skirt, yang tak semayang, rambut perang. Ingatkan jenis-jenis kumpulan ni. Rupanya tidak. Kena juga pada orang-orang macam ni, yang bertudung litut juga ni. Jadi saya pesan tak, hati-hatilah, ya, adab dia tu. Sebab tu kita kata tak, jangan. Ya, saya dah bagi dah tadi contoh. Kaum wanita di zaman Rasulullah, kalau nak bertanya tentang hal-hal wanita ni, masalah wanita, mereka akan personal dengan isteri Nabi. Dia tak cerita secara umum. Sebab itu melibatkan aib, itu melibatkan maruah. Kan? Semua cara personal. Tapi bila mari akhir zaman ni tak ada. Hilanglah perasaan malu, boleh cerita secara umum. Lepas ni apa lagi tuan-tuan? Mula-mula cerita dulu pula. Esok pula dia ambil patung buat praktikal lah pula. Ni tuan-tuan saya nak contoh je tuan-tuan. Jangan ini kita guna patung. Dan macam orang nak buat CPR pula lah. Guna patung pula. Nak cara tekan doktor nak ajar cara bagaimana nak ni kan. Jangan pelik. Kalau benda ni tak ditegur awal, dia akan jadi esok. Guna patung pula model sebagai model. Dan kalau hari ni pun boleh gunakan model nak buat mandi jenazah, apalah sangat nak kena buat model satu hari nanti. Masuk satu hari nanti bukan nak tunggu lagi 10 tahun tuan, tak perlu. Mungkin dalam masa terdekat ataupun dalam ni jugalah. Sebab dia tengok benda ni okey je, dapat sambutan. Kan? Bila cerita pasal masalah rumah tangga, cerita pasal hubungan suami isteri, ramai pula orang datang. Sampai tak cukup tempat kan. Tengok ini okey, sambutan okey, kita buat siri yang kedua pula. Kan? Gitu. Jadi apa jadi Islam ni? Mana maruah Islam ni? Kita tak fikir ke? Kita buat benda macam ni, orang bukan Islam tengok macam mana? Orang punya agama tak ada buat ini macam ini orang Islam. Dahsyat. Dia boleh ajar ramai-ramai. Ini macam tak kemalu macam tu. Dan cerita tu pula muslimah. Bukannya wanita seksi yang pakai skirt yang rambut perang tu. Itu kita dah faham dah. Ini memang buat jahil. Tak ada masalah lah. Ini memang buat jahil dah pun. Tapi yang kesian je ni. Dan yang malangnya ialah hadirin, yang hadirat yang datang tu lah. Kan? Yang datang situ, ya. La haula wala quwwata illa billah. Tu membebel sikit lah tuan-tuan. Sebab kita kena cerita juga lah. Kena bagi teguran lah. Janganlah ada jemaah ramai Cina besar ni buat macam tu pula, pergi attend majlis macam tu pula tak. Tajuk dah cantik kan, hubungan suami isteri, eratkan hubungan suami isteri, bagus dah. Rupanya dia ajar benda-benda macam ni. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Dari sudut peristilahan tasawuf pula, zikir ya. Dari segi bahasa, zikir bermaksud mengingati. Sementara dari segi istilah pula, zikir merupakan mengingati Allah SWT bila mana dan di mana sahaja berada, dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syarak, seperti menerusi ucapan, perbuatan atau dengan hati. Dari sudut peristilahan tasawuf pula, zikir bermaksud terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati, dengan sentiasa merasa hadir hati berserta Allah SWT. Dia sebut dengan bibir dan dia hadir dengan hatinya. Ya, mentasdikkan dengan hatinya itu. Sebab tu saya kata tak, ya, bagi orang yang berzikir ini, dia perlu berzikir dengan mana bila dia sebut perkataan apa saja lafaz zikir, subhanallah, alhamdulillah, ilallah, apa saja yang zikir-zikir masnun. Apa itu zikir-zikir masnun? Zikir-zikir yang diajar oleh Nabi SAW. Okey, nak bebel lagi lah. Kira memang pasal tadi tu, dia duk ajar tentang zikir untuk hubungan suami isteri tak.
nak bagi kuat benda ni lah apa semua. Sedangkan Rasulullah dah ajar dah kita. Memang dah ada dah doanya yang mana Rasulullah dah bagi kita. Bukan yang dibagi oleh orang tu. Tak tahulah dia reka mana, dia kutip mana ataupun dia ubah ayat hadis ke apa benda tak tahulah. Apa Rasulullah ajar kita? Yang kita baca dalam maksurat. Ya? Bagi kita yang selalu amalkan maksurat, memang kita tahu benda ni. Memang kita tahu zikir ni. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, engkau sihatkanlah, afiatkanlah, sihat sejahterakanlah tubuh badan aku. Ya Allah, engkau sejahterakanlah, sihatkanlah mata aku, pemandangan aku, penglihatan aku. Ya Allah, ya, engkau sihatkanlah, sejahterakanlah telinga aku, pendengaran aku. Ini Rasulullah dah ajar. Celah mana datang perkataan jadi demo je ni? Enggak. Mana datang pula? Ya. Kalau betul dia bukan daripada hadis pun, kan? Ataupun dia ubah makna ni. Ya. Itu tu kata tadi lah. Ya. La haula wala quwwata illa billah. Ia bermaksud zikir ni tadi, ia bermaksud ingatan dan kehadiran hati yang kuat lagi berterusan terhadap makna-makna ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga terbuang kelalaian daripada hati tersebut. Dikatakan juga bahawa zikir bermaksud mengulangi sebutan nama Allah SWT dengan hati dan lisan, lidah kita. Kita ulang banyak kali. Ya, atau mengulang sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum, perbuatan atau apa sahaja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kita faham zikir tadi ialah dengan cara kita melafazkan, ya, kemudian dengan cara kita tasdikkan dengan hati. Dia juga, zikir juga bukan sekadar itu, tetapi juga mengenai sifat, sikap kita, perangai kita ni, ya, cara dia lah. Walaupun dia ni tak ada nampak macam mana, tapi sikap dia, tindakan dia tu nampak, oh dia ni takut pada Allah SWT. Bukan hanya fokus pada pakaian saja. Rupanya tindak tanduk dia ni, nampak dia ni memang dalam bab agama memang dia jaga. Walaupun dia tidaklah berpakaian macam ala ustaz pun, tak. Tapi segi tindakan dia, hukum dia, perbuatan dia, ya. Apa saja menunjukkan memang dia ni seorang hamba yang taat. Apa contoh tuan-tuan? Kalau kita pergi rombongan ke mana-mana pun, tak. Ya, kalau orang yang betul-betul jaga agama dia, dia akan cari tempat untuk solat. Dia akan berhenti untuk solat. Ya, dia pergi dengan kawan-kawan dia memancing katakan, duduk di tengah laut tu kan, masuk waktu solat dia solat, kan? Jadinya walaupun dia ni bukanlah ustaz pun, tapi sembahyang jaga, kan? Jadi nampak kat situ, tak perlu dia duduk pegang tasbih atas bot, atas perahu, tak payah. Dia tahu, kan? Kadang mancing sampai subuh tak, sampai subuh, ada azan subuh tak, kan? Dia jaga solatnya itu. Ya, maksudnya dalam setiap keadaan. Zikir ada banyak jenis, merangkumi tasbih. Bukan kita pegang buah tasbih tuan-tuan, tasbih itu subhanallah, ya, tahmid, mujian, alhamdulillah, takbir, ya, Allahu akbar, tahlil, ya, la ilaha illallah. Pergi. Kalau la haula wala quwata illa billah boleh. Boleh? Al-Qalah. Qalah masjid. Al-Qalah. Al-Qalah. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Tak masuk sini lah, panjang sangat. Jadi merangkumi tadi lah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, baca Al-Quran dan sebagainya. Namun yang menjadi intipati daripada semua jenis zikir ini ialah ingat kepada Allah SWT. Tak kira lah dalam bentuk tindakan, perbuatan, percakapan, zikir kita, ya, sifat kita, tak ada masalah. Yang pasti semua ini menjurus kepada bagaimana cara kita nak ingat pada Allah. Tadi kan saya sebut tadi, ya, cirang pokok ingat Allah, masuk kereta ingat Allah, ya, jemur kain ingat Allah. Maksudnya dalam setiap keadaan lah, ya. Bukannya bila mana sebut ingat Allah tu kena duduk sila dulu, kan, pegang tasbih. Itu salah satu tu, kan. Tu pun mungkin sebab itu lebih berfokus.
Tetapi bila nak cerita tentang orang yang ingat Allah macam 24 jam dalam setiap keadaan. Jadi agak-agaknya kalau orang ni memang dia ingat pada Allah, dia berani tak nak buat maksiat? Dia berani tak nak buat benda-benda haram? Kan? Sebab dia sentiasa hatinya dah ada connection dengan Allah. Dan Allah Ta'ala akan pelihara dia. Orang yang sentiasa jaga ibadat, yang berzikir pada Allah, bila mana dia nak buat maksiat, dia nak buat benda yang tak baik, Allah Ta'ala akan hantar warning pada dia. Kan? Ingatan-ingatan pada dia. Kan? Supaya apa? Jangan buat. Taklah Allah Ta'ala hantar malaikat tengah-tengah buat maksiat, jangan buat. Mak encik malaikat dah turun, tak berani buat. Kalau macam tu memang tak. Tapi Allah Ta'ala hantar sign ataupun tanda-tanda. Kan? Pertama lagi apa? Hati lah. Rasa tak sedap hati. Aku tak pernah buat benda, tiba-tiba buat rasa tak kena lah. Tak? Ya? Tak kena lah. Nak pakai seluar pendek tak kena. Hati memang tak kena langsung lah kata tak. Kan? Kalau orang memang betul-betul serumah tak. Dalam rumah pun segan nak pakai tak. Dan dia kata, tak kena. Hati tak kena lah. Nak main bola pakai seluar pendek, main futsal tak. Tak ini. Kan? Hati dia rasa seperti. Kemudian dia akan rasa apa? Dia rasa apa? Perasaan malu tak. Bukan dia malu pada manusia satu hal. Malu pada Allah tu. Kan? Kemudian dia akan terfikir balik. Tengah-tengah aku dah buat maksiat ni, tiba-tiba datang malaikat Israel cabut nyawa, tak pasal dia tak. Dia akan datang macam tu tak. Allah akan jaga dia. Ya. Orang yang jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga dia. Ya. Dalam semua keadaan lah. Kan? Baik keselamatan diri dan sebagainya lah. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa zikir merangkumi dua perkara, iaitu sebutan. Ya, zikir tadi melalui sebutan, yakni zikir lisan, dan juga ingatan zikir hati. Sebab tu bila sebut zikir ni dia lebih luas konteks dia. Zikir itu tanda dengan lisan, dengan hati, dan zikir dengan perbuatan. Apa zikir dengan perbuatan? Kita buat perintah Allah Taala, solat kita jaga, kita tak buat benda haram. Tak? Ingatan zikir hati terhadap Allah SWT dan perkara yang berkaitan dengannya. Ingatan adalah hakikat zikir, manakala sebutan itu pula adalah laluan untuk mencapai ingatan tersebut. Bila kita sebut satu lafaz, maka dia akan datang pada ingatan kita dan dikuatkan dengan hati kita. So tu kadang-kadang orang, ni orang Arab lah tak? Dia pegang tasbih, tapi dia malam. Tak payah orang Arab lah, kita sendiri dah pun cukup lah tak? Kan? Nak kerjakan zikir 1 hari 1000, pegang tasbih ataupun pakai yang tak pakai yang kira siapnya. Senang lah. Bala. Kau sebut apa ni? Sebut subhanallah. Tak dengar subhanallah pun. Dengar bala. Tak. Ini hati ni dia tak jadi tuan. Ya? Bukan itu. Dia apa yang dia maksudkan dengan sebut zikir ialah benda yang kita sebut, kita faham dan hati kita merasainya. Itulah zikir. Kalau kita sekadar bala, hamna. Itu jadi apa tu? Itu jadi kumpulan guru Yahya. Kan? Kalau tengok drama minggu ini dulu lah tahun 80-an, geng-geng guru Yahya lah. Kan? Ni sebut. Dan dia tak faham apa yang dia sebut. Jadi dia tak kena zikir macam ni. Ya? Ni saya cerita untuk orang awam lah tak kena. Jadi biarlah sebutan tu betul. Sebab tu Allah Yarham Dr. Harundin pun dia tegur benda ni. Dr. Hasan Din pun tegur benda ni. Dulu dia pergi Kampung Tengah pun dia cerita benda yang sama juga pada zikir dia kata. Tuan-tuan ni nak sebut zikir elok lah tuan-tuan dia kata tak. Ni bila sebut tu bala. Apa benda ni tuan? Sebut elok subhanallah. Nak laju pun tak apa, subhanallah tak. Tak kena lah. Tapi bila mari bala. Ini kami punya kumpulan memang macam ni. Letih lah. Dia ambil sebut geng dia ambil bawa geng letih lah. Kan? Bila dia bawa geng 369 ni sudah lah. Geng-geng 916 ke, letih kita. Tak? Jadi payah lah jadi. Kau nak ikut geng ke, kau nak ikut apa yang Nabi ajar. Tak? Itu nak cerita dia tak? Kalau nak ikut geng kau, masing-masing ada geng tak? Jadi tak payah.
Sebab tu sebutlah dengan betul. Biar benda tu datang. Sebab zikir ini tuan-tuan, dia ni, bayangkan tuan-tuan, zikir ini menyuci hati. Betul tak? Menyuci hati. Jadi elok-elok lah. Bila sebut menyuci hati ni, bila kita berzikir dengan penuh yang sebut tadi tak? Dia sebut dengan lisan dengan betul, ingatan kita ingat, subhanallah, maha suci Allah, hati kita membenarkan dengan itu tak? Maka kita akan seronok. Tu kata seronok zikir. Kan? Barulah kena. Kalau tidak, tak ada apa-apa lah. Jadi macam burung kakak tua je lah. Kan? Sebut je lah, tapi tak ada apa-apa pun. Tak ada, dia tak boleh kesan. Jadi kita cek balik. Kenapa aku ni duduk jaga zikir, tapi perangai aku tak berubah pun. Lepas-lepas zikir, mengumpat orang. Lepas-lepas zikir, cari aib orang. Tapi zikir rajin. No? Jadi kita kena cek balik lah. Adakah salah zikir? Zikir tu tak salah. Yang salah tu kita. Sebab cara kita tak betul. Jadi bila kita buat cara yang betul, insya-Allah lah dia akan beri kesan. Sebab ibadah ni memang beri kesan kepada kita. Sebab tu kenapa Allah Ta'ala suruh kita semayang 5 waktu. Sebab semayang itu, solat itu beri kesan. Itu benda asas. Belum kita buat benda-benda lain lagi kan. Panjang lagi dah tu tak. Jadi tahap ingatan itu pula berbeza-beza. Sehingga ada yang mencapai tahap lupa kepada sesuatu yang lain daripada apa yang dizikirkan, dan inilah yang dikatakan hakikat sebenar zikir. Bila mana dia berzikir itu, dia rasa seronok dan diberi kesan pada hati dia, dan dengan zikir itu menyebabkan dia lebih bermotivasi untuk beribadah, bermotivasi untuk menguruskan kehidupan duniawi dia tak. Sebab apa? Sebab bila dia zikir, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia. Innallaha ma'ana. Allah Taala bersama dengan dia. Jadi dia nak risau apa? Setiap tindak tanduk yang dia buat ini, Allah Taala yang memerhatikan dia ni. Jadi dia rasa selamat. Dia rasa selamat. Mengenai hakikat zikir ini, Al-Kalabadi di dalam kitab At-Ta'aruf di mazhab ahli tasawuf menyatakan bahawa ia adalah melupakan sesuatu yang lain daripada apa yang dizikirkan dalam zikir tersebut. Kita hanya fokus apa yang kita sebut tadi, ya, dan kita lupa dengan urusan-urusan lain itu. Buat benda berfokus. Yang susah ke? Tak susah pun. Kita tengok cerita Hindustan okey je, fokus je, khusyuk je, sampai orang ketuk rumah pun tak sedap. Tak? Assalamualaikum. Kita duduk layan cerita Hindustan tak? Anak muda sekarang layan cerita Korea kan? Orang ketuk rumah punya lawa. Assalamualaikum. Tak sedar-sedar. Rupanya, dengar macam ada orang datang tak? Pergi buka pintu lah, Allah hai. Pak Dara datang. Aku ketuk rumah kau macam nak roboh. Kau tak buka pintu lah. Tak, layan nama Korea kejap tadi. Kan? Hero ni nak mati tu yang pasal nak tengok sampai habis tu. Tak? Benda duniawi memang kita boleh fokus khusyuk dah kita kata tak? Urusan duniawi kan? Kadang-kadang duk belek pokok bunga orkid dia punya belek tu sampai tak sedar apa dah. Khusyuknya dah. Sampai tak sedar dah. Orang datang ke apa dah. Motor hilang pun tak sedar dah kan. Rupanya dia khusyuk sangat duk belek pokok bunga kan. Biasalah. Sebab urusan duniawi. Tapi bila kita nak tukarkan daripada urusan duniawi kepada urusan ukhrawi, urusan akhirat, dia ada take time sikit. Sebab urusan akhirat ni dia berlawanan dengan nafsu kita. Urusan duniawi tadi dia ngam dengan nafsu kita. Sebab tu kita boleh fokus. Tapi urusan ukhrawi ni dia take time. Ambil masa sikit. Kita kena biasakan buat yang disebut sebagai istiqamah. Baru dia akan jadilah. Bila kita biasa buat, selalu buat istiqamah, maka dia akan jadi. Dia ambil masa sikit. Perlu diberi masa. Kan? Tapi tengoklah urusan duniawi tak apa, sekejap dia dapat dah. Sebab dia memang ngam dengan nafsu. Ya, memang dia ngam dengan nafsu tu. Selain itu juga, zikir juga dapat diertikan sebagai sebahagian daripada rangkaian iman yang diperintahkan agar kita melakukannya setiap saat. Mengingati Allah SWT mendorongkan seseorang melakukan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Ya, saya sebut tadi tak, antara kesan zikir ini ialah tindak tanduk kita akan sentiasa rasa Allah SWT memahati kita.
Dan seandainya bila kita buat juga, kita langgar border, kita buat maksiat, maka Allah Ta'ala akan memberi sign, ya, peringatan kepada kita. Yang seperti mana saya sebut tadi, hati rasa tak sedap lah, terfikir macam-macam lah, nak risau lah jadi itu. Ya, tetapi, ada tetapi juga. Perasaan ni boleh hilang lah, dia boleh hilang kalau dia tetap istiqamah melakukan maksiat. Kali pertama dia nak buat, Allah Ta'ala dah tegur dia lah. Makanya rasa tak sedap hati. Kemudian lain kali buat cubaan kali kedua pula. Kan? Rasa tak sedap hati, tapi nak try juga. Nak try, tak sedap hati juga. Tak apa. Try lagi kali ketiga. Dia dah cuba prepare dan dia buat pun, dah lantak lah aku. Nah, dia buat je lah tak? Dia pun buat. Ya? Kemudian dia rasa, okey je, tak ada apa-apa pun. Tak? Hari itu je rasa bimbang, takut ni aku buat, tak ada masalah pun, tak ada apa-apa pun. Okey. Dalam masa sama dia juga buat ilmu ibadat. Allah sayang pada dia. Allah tahu hamba aku ni memang iman cap ayam. Contoh tak? Memang lemah je lah kan. Makanya Allah Ta'ala hantar tanda lain pula. Dengan cara menurunkan musibah. Bagi sakit ke, aksiden ke, ditimpa kemalangan aksiden lah, apa saja. Supaya ingatan kepada dia. Sebab tu kita kena ingat, bukan semua musibah yang turun ni, bala ni, ialah satu bala yang Allah Ta'ala nak menghukum. Ya, musibah yang turun sebenarnya kadang Allah Ta'ala nak beri peringatan. Engkau dah langgar border, so aku hantarlah peringatan. Dulu aku bagi sign, tanda dengan cara hati rasa tak sedap. Kemudian kau buat lagi, kau rasa okey. Bila kau dah rasa okey, kau istiqamah pula buat maksiat, maka Allah Ta'ala hantar tanda yang lain pula dalam bentuk musibah. Ataupun sebelum Allah Ta'ala hantar musibah pada kita, Allah Ta'ala bagi pengajaran pada kita, orang lain kena dulu. Tak? Orang tua tengok mati aksiden je, peringatan. Allah, macam tu juga. Kalau degil juga, Allah Ta'ala bagi pada kita nak. Tapi dalam bentuk apa? Untuk menyedarkan. Untuk menyedarkan. Jadi bila dia sedar musibah yang timpa ke atas diri dia ni, dan dia pun, orang kata apa, dia came back lah, dia balik pula pada ajaran, dia balik pula pada agama ni, makanya di situ Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa dia. Dosa kau buat tu, okey lah, bil balash. Orang Arab kata bil balash ni, dah settle lah. Dia bertaubat, dia insaf, ya Allah, rupanya ini kot kau bagi hantar kat aku musibah ni sebab kau berbuat maksiat aku kot, ya Allah, aku minta ampun. Settle lah. Kita pernah belajar tajuk tu tentang memberi kemaafan. Dia ada 3 dah. Pertama al-afu, yang kedua al-maghfirah, yang ketiga as-safhu. 3 benda ni. Ya. Bila mana dia minta betul pada Allah, maka Allah Ta'ala akan afu, memberi kemaafan. Apa itu? Apa beza al-afu dengan al-maghfirah? Ulang kaji je pun. Kan? Al-maghfirah ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, mengampunkan dia, membebaskan dia daripada api neraka, tetapi rekod tu ada. Dalam buku catatan amalan dia ada, dia pernah buat dosa. Al-maghfirah. Al-afu, kesalahan yang dia buat, dia mohon ampun pada Allah, Allah Ta'ala maafkan dia, bebaskan dia daripada api neraka, dan juga rekod kesalahan pun dipadamkan. Seolah-olah dia tak pernah buat salah. Sebab tu Rasulullah ajar kita. Rasulullah ajar Sayyidatina Aisyah 10 malam terakhir Ramadan. Apakah doa yang terbaik kita nak minta pada Allah? Doa ini nak, Allahumma innaka afun tuhibbu afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya engkau ni orang yang sungguhnya engkau ya Allah Maha pemberi maaf, dan engkau engkau pemberi maaf, maka maafkanlah kami dah. Ni minta maaf pada Allah Ta'ala dah. Kita habiskan perenggan ni tuan. Ya. Zikir terbagi kepada 2, iaitu zikir qalbi dan zikir lisani. Ya, zikir hati dan juga lisan lidah. Zikir qalbi merujuk kepada zikir yang dilakukan untuk memperingati Allah SWT dengan berzikir dengan hati. Sementara itu zikir lisani pula zikir yang dilakukan untuk memperingati Allah SWT dengan lidah dan perbuatan. Ya, kita berhenti di situ dulu.
InsyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pula pada dalil Quran dan juga Al-Hadis.